Pasal tarif kat sistem ekonomi. Nak tahu? Hi guys, so hari ni kita nak cerita pasal sistem ekonomi kapitalis. So you guys mesti tertanya kan, apa itu sistem ekonomi kapitalis? So, sistem ekonomi kapitalis ni ada 5. First, dia ada tarif, ciri-ciri, penyelesaian masalah, kelemahan dan juga kebaikan. Okey, sistem ekonomi kapitalis ni kalau korang boleh tengok kat bawah ni, panjang sangat, tahu tak? So senang cerita, sistem ekonomi kapitalis ni ialah mekanisme harga tanpa campur tangan kerajaan. Tu je. Okey, bersama dengan Arif akan membentangkan part ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Okey, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ada 5 Yang pertama, objektif pengeluaran. Yang kedua, pemilikan sumber. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, kaedah membuat keputusan guys. Yang kelima, agihan pendapatan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penyelesaian masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Masalah asas ekonomi terdiri daripada 4, iaitu apa jenis barang yang hendak dikeluarkan adalah berdasarkan cita rasa dan permintaan masyarakat. Yang kedua ialah berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan adalah berdasarkan tingkat harga dan kuantiti barang yang hendak dikeluarkan oleh pengeluar. Seterusnya ialah bagaimana barang itu hendak dikeluarkan adalah berdasarkan harga faktor yang digunakan dalam proses pengeluaran. Yang terakhir ialah untuk siapa barang itu dikeluarkan adalah berdasarkan corak agihan pendapatan yang seterusnya akan menentukan kuasa beli pengguna. Saya Alia. Sistem ekonomi kapitalis ada 5 kebaikan tau. Yang pertama, kegiatan ekonomi diselaraskan sendiri dengan cekap. Yang kedua, sumber ekonomi digunakan secara optimum. Yang ketiga, individu mempunyai insentif bekerja yang tinggi. Yang keempat, menggalakkan perkembangan teknologi. Dan yang kelima, menggalakkan perkembangan ekonomi. Tahu tak, sistem ekonomi kapitalis ada kelemahan? Serius lah korang nak tahu? Serius nak tahu? Sebab korang nak tahu sangat keburukan, so I kenalah terangkan sekarang kan. So, keburukan sistem ekonomi kapitalis ada 5. So, yang first, kegiatan ekonomi yang tidak setara. Yang kedua, pasaran gagal menyediakan barang awam. Yang ketiga, wujud masalah kesan luaran yang negatif. Yang keempat, wujudnya monopoli yang merugikan. Dan yang terakhir, agihan pendapatan yang tidak setara. Hai dan Assalamualaikum. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang sistem ekonomi sosialis bab 1 ekonomi, iaitu pengenalan pada ekonomi. Sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi pusat merupakan salah satu sistem ekonomi konvensional yang diguna pakai oleh sesetengah buah negara sebagai contoh China, Korea Utara dan Cuba. Untuk memudahkan korang untuk mengingati sistem ekonomi ini, korang boleh gelar dia sebagai sistem ekonomi komando. Komando merujuk kepada pangkat atau kedudukan yang tertinggi dalam sistem ketenteraan. Cara asasnya, komandolah yang akan mengawal, menganalisis, menilai dan membuat keputusan. Atau dalam erti kata lain, komando berkuasa penuh. Berbalik kepada sistem ekonomi sosialis, seperti komando, kerajaan berkuasa penuh. Dalam erti kata lain, kerajaanlah yang akan membuat keputusan dalam apa-apa jenis perkara yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Selain itu, mekanisme harga juga tidak berkesan dalam penyelesaian masalah ekonomi. Dalam ciri sistem ekonomi sosialis terbagi pada 5, iaitu objektif pengeluaran, pemilihan sumber, agihan pendapatan, persaingan dan kaedah membuat keputusan. Ciri sistem ekonomi sosialis yang pertama ialah objektif pengeluaran. Seperti yang korang tahu, kerajaan merupakan pemimpin dan berkuasa penuh. Jadi, kerajaan haruslah bermaklumat untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan keselamatan rakyat. Ini dapat dicapai jika kerajaan menggunakan sumber ekonomi untuk kegunaan awam dan bukan untuk kegunaan diri sendiri. Ciri sistem ekonomi sosialis yang kedua ialah pemilikan sumber. Pemilikan sumber ni maknanya semua sumber ekonomi dekat sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi
sosialis adalah hak milik kerajaan dan kerajaanlah yang mempunyai hak untuk menentukan cara penggunaan faktor pengeluaran tersebut. Maksud dia kat sini, setiap individu ataupun setiap rakyat kat sebuah negara tu tidak mempunyai hak untuk memiliki harta persendirian. Ciri yang ketiga pula ialah persaingan. Dekat negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis, tidak wujud persaingan dalam kalangan pengeluar. Sebabnya matlamat sistem ekonomi sosialis ni adalah untuk meningkatkan kebajikan rakyat, bukan untuk memaksimumkan keuntungan. Jadinya, kerajaanlah yang bertanggungjawab untuk menentukan peruntukan sumber dan menentukan barang apa yang hendak dikeluarkan. Dah habis. Ciri yang keempat pula ialah agihan pendapatan. Agihan pendapatan ini berbentuk lebih setara dalam masyarakat, iaitu kerajaan menggunakan sistem kaedah pencukaian dan subsidi yang berbeza mengikut pendapatan antara golongan yang miskin dengan golongan yang kaya. Hal ini supaya golongan yang miskin tidak rasa begitu terbeban dengan cukai yang diberikan oleh kerajaan. Seterusnya, yang kelima pula ialah kaedah membuat keputusan. Kerajaan berkuasa penuh untuk membuat segala keputusan ekonomi. Mekanisme harga juga memainkan perannya dalam segala kegiatan. Saya akan menerangkan penyelesaian masalah asas ekonomi. Penyelesaian masalah asas ekonomi terdiri daripada 4, iaitu apa jenis barang yang hendak dikeluarkan, berapa banyak barang harus dikeluarkan, bagaimana sesuatu barang itu harus dikeluarkan, untuk siapa barang itu dikeluarkan. Yang pertama, apa jenis barang yang hendak dikeluarkan? Keputusan ini dibuat oleh kerajaan melalui Badan Perancangan Ekonomi. Kerajaan mengeluarkan barang yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contoh barang keperluan ialah pakaian. Contoh barang kehendak ialah pakaian yang berjenama seperti Adidas. Sumber ekonomi diagihkan oleh kerajaan berdasarkan matlamat yang ingin dicapai. Yang kedua, berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? Bermaksud penentuan kuantiti barang yang hendak dikeluarkan. Keputusan ini ditentukan oleh kerajaan supaya tidak berlakunya masalah kekurangan. Jumlah sumber ekonomi yang diagihkan ditentukan oleh kerajaan berdasarkan matlamat yang ingin dicapai. Ketiga, bagaimana barang itu hendak dikeluarkan? Diselesaikan oleh kerajaan dengan cara pengeluaran yang paling cekap. Jadi bermaksud di sini, kerajaan yang bermatlamat untuk mengeluarkan output yang maksimum akan mengelakkan berlakunya pembaziran untuk menjaga kebajikan rakyat dalam negara tersebutlah. Jadi selalunya kerajaan akan melakukan kaedah pemilihan yang berintensifkan buruh agar peluang pekerjaan lebih banyak peluang pekerjaan dan dapat mengurangkan pengangguran dalam negara. Yang keempat, akhir sekali, untuk siapa barang itu dikeluarkan. So, pengguna tidak mempunyai apa-apa kuasa sekalipun untuk menentukan corak agihan dalam masyarakat. Jadi maksud dia di sini, kerajaan akan memberi hak sama rata, tak kisahlah miskin ke atau kaya, semua dapat rasa barangan tersebut. Jadi tak ada berlakunya penindasan dalam sistem ekonomi sosialis ni. Kerajaan akan mengawal tingkat harga dalam pasaran supaya semua rakyat dapat rasa barang dan perkhidmatan tersebut. Jadi kadang-kadang kerajaan akan melakukan sistem catuan atau kupon untuk semua rakyat dia dapat hak dan dapat rasa barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah salah satu sistem ekonomi
di mana pihak swasta dan pihak kerajaan akan bekerjasama untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah asas ekonomi. Berdasarkan nama sistem ekonomi campuran ini, ia merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, mempunyai unsur-unsur daripada kedua-dua sistem ekonomi tersebut. Mekanisme harga bagi sistem ekonomi ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Dan pada masa yang sama, kerajaan akan campur tangan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan mekanisme harga. Sekarang saya akan menceritakan ciri sistem ekonomi campuran. Objektif pengeluaran bagi pihak swasta adalah untuk kepentingan persendirian dengan mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang dapat memaksimumkan keuntungan. Untuk kerajaan pula, kerajaan menggunakan sumber ekonomi untuk kepentingan awam. Aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan adalah untuk menaikkan dan meningkatkan kebajikan serta kesamarataan rakyat. Ciri yang kedua adalah pemilikan sumber. Sumber ekonomi dimiliki oleh kedua-dua pihak swasta dan pihak kerajaan. Pihak swasta mempunyai kebebasan untuk memiliki faktor pengeluaran serta menentukan cara penggunaannya. Pihak kerajaan pula menggunakan faktor pengeluaran untuk menyediakan barang awam. Sekarang saya akan paskan kepada Aina. Yang ketiga, persaingan. Pihak swasta bersaing antara satu sama lain, manakala pihak kerajaan memastikan pihak swasta bersaing secara sihat dan adil. Seterusnya, agihan pendapatan. Kerajaan menggunakan sistem percukaian dan subsidi untuk mengagihkan pendapatan dan mengecilkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. Akhir sekali, kaedah membuat keputusan. Pihak kerajaan dan pihak swasta membuat keputusan bersama. Pihak swasta mengeluarkan barang mengikut kehendak masyarakat dan memaksimumkan keuntungan, manakala pihak kerajaan mengeluarkan barang awam yang gagal dikeluarkan oleh pihak swasta. Sekarang saya serahkan kepada Syafiqah. Baik. Seterusnya, terdapat 4 penyelesaian masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi campuran yang melibatkan pihak swasta dan pihak kerajaan. Yang pertama, apa jenis barang yang hendak dikeluarkan? Bagi pihak swasta, mereka akan menentu dan mengeluarkan jenis barang yang dikehendaki oleh masyarakat. Atau erti kata lain, mereka akan mengeluarkan jenis barang berdasarkan permintaan dan kesanggupan membayar pengguna. Bagi pihak kerajaan pula, mereka akan mengeluarkan jenis barangan awam yang gagal dikeluarkan oleh pihak swasta. Contoh barang awam ialah seperti lampu isyarat, hospital dan sekolah. Yang kedua pula, berapa yang hendak dikeluarkan? Bagi pihak kerajaan, mereka akan mengeluarkan barang mengikut mekanisme harga. Mekanisme harga akan menentukan lebihan penawaran dan permintaan. Bagi pihak kerajaan pula, mereka akan mengeluarkan barangan awam berdasarkan hasil kerajaan yang mereka perolehi. Jadinya, semakin banyak hasil kerajaan yang mereka peroleh, mereka dapat menyediakan banyak barangan awam untuk menjaga kebajikan rakyat. Yang ketiga, bagaimana sesuatu barang harus dikeluarkan? Untuk pihak swasta, mereka akan menggunakan harga faktor melalui mekanisme harga. Untuk makluman anda, mereka akan dikenakan tindakan undang-undang bagi mengawal kesan luaran negatif. Bagi pihak kerajaan pula, mereka akan menyediakan barang secara cekap untuk menjaga kebajikan rakyat. Okey, seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya. Yang keempat, untuk siapa yang dikeluarkan? Barang dan perkhidmatan awal seperti sekolah, hospital, jalan raya dan pelbagai lagi ditawarkan kepada semua pihak secara percuma atau pembayaran yang minim. Sekarang kita akan beralih kepada campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Yang pertama, menyediakan barang awam. Pihak swasta tidak menyediakan barang awam kerana tidak menguntungkan ataupun memerlukan kos yang sangat tinggi. Oleh disebabkan itu, kerajaan mengutip cukai untuk menyediakan barang awam bagi meningkatkan kebajikan rakyat. Yang kedua, membaiki agihan pendapatan. Jurang yang besar antara golongan kaya dan golongan miskin disebabkan oleh persaingan yang lebih memihak kepada golongan orang kaya. Oleh disebabkan itu, kerajaan memberi subsidi dan mengutip cukai agar dapat merapatkan jurang pendapatan supaya masyarakat terpelihara. Oh, kejap-kejap. Kita belum habis lagi. Sekarang saya serahkan kepada kawan saya, Zulaika. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ika. Okey, hari ni Ika nak beritahu tujuan ketiga, kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Okey, kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mengawal kuasa monopoli. Okey, kuasa monopoli ini terjadi disebabkan oleh persaingan yang tidak sempurna. Isu atau masalah ini akan mengakibatkan kebajikan pengguna terjejas apabila pilihan mereka terbatas. Dan monopoli juga telah hadkan keluaran
keluaran barang untuk meningkatkan harga. Okey, senang cerita macam ni lah. Okey, monopoli ni sebuah firma. Bila firma dengan firma lain, diorang macam bersaing sampai pengguna ni tak tahu which one is the best untuk diorang pilih. So pilihan mereka tak tahu lah, pilihan mereka terbatas. Jadi disebabkan itu firma ni juga keluarkan barang yang sedikit sampai akan berlakunya inflasi. Sebab bila diorang keluarkan barang sikit, harga pun tinggi. Bila harga tinggi, pengguna pun tak tahu, ada yang boleh beli, ada yang tak boleh beli. So kerajaan ni dia perlu campur tangan supaya firma-firma ni tak bersaing lah. So bersaing dengan sihat lah, supaya tak merugikan masyarakat yang lain lah. Okay, baik. Keempat, kerajaan campur tangan adalah untuk mengawal SDM negatif. Okey, pasaran bebas ini, diorang ni mementingkan matlamat diorang sendiri sehingga diorang sanggup mengabaikan kos sosial. Okey, kalau korang nak tahu, kos sosial itu adalah seperti pencemaran alam sekitar, udara, air. Okey, diorang ni sanggup mengabaikan masyarakat lain lah. Contohnya sebuah firma ni, diorang buang sisi toksik dalam air. Okey, diorang ni akan menyebabkan kesan kepada masyarakat lain. Bila kesan kepada masyarakat lain, negatif ini akan menjadi meningkat dan menyebabkan kegiatan ekonomi terhadap masyarakat lain tu tak dapat dilaksanakan. Okey, so kerajaan ni perlu campur tangan dalam isu ini dengan menyediakan macam peraturan atau undang-undang yang sebaik mungkin lah, supaya mereka ni tak menjejaskan ekonomi dan tak merugikan masyarakat lain. Hai guys, okey, hari ni sekarang Ikan nak beritahu tujuan yang terakhir kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Okey, mereka campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk menstabilkan tingkat harga umum. Okey, tingkat harga umum pasaran bebas ni dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran dalam ekonomi mereka lah. Okey, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan tingkat harga umum. Okey, nak secara ringkasnya lah, pasaran bebas ni sekiranya mereka telah memaksimumkan pengeluaran dalam contoh RM50,000. Okey, tiba-tiba pengguna ni dia nak permintaan pengguna ni terlalu tinggi dalam satu jangka masa dan dia akan menyebabkan firma ni dia tiba-tiba harga mereka tu tiba jatuh, tiba-tiba naik, tiba-tiba meningkat, tiba-tiba turun. Sebab tiba-tiba perubahan penawaran yang dikeluarkan dan permintaan terhadap satu barang tu secara mendadak, secara tiba-tiba. Okey, dia akan menyebabkan tingkat harga ni tak stabil lah, sangat tak stabil. Okey, so kerajaan ni dia perlulah campur tangan dalam dasar kawalan harga, seperti dasar kawalan harga minimum dan maksimum. Diorang kena macam fokuskanlah dekat benda tu supaya harga ni tak berlaku, harganya stabil dan tak berlakunya inflasi atau deflasi dalam sesebuah negara lah. Okay, I think that's all. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Enjoy our presentation. Sistem ekonomi Islam. Apakah itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi campuran yang berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan kitab suci yang dikedekan oleh umat Islam yang menjadi panduan bagi seluruh umat Islam. Sistem ekonomi Islam ini berpandukan dengan syariat Islam. Oleh itu, segala keputusan dan aktiviti yang dilakukan mestilah berdasarkan dengan syariat Islam. Korang nak tahu tak sebenarnya terdapat 4 prinsip yang ada dalam sistem ekonomi Islam ni. Yang pertama ialah menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Sebagai seorang Muslim, kita kenalah percaya bahawa Allah SWT lah yang mencipta segala sumber manusia dan segala sumber ekonomi, termasuklah diri kita, adalah dicipta olehnya.
Prinsip yang kedua pula ialah menjaga hubungan dengan manusia. Kita perlu nak percaya bahawa setiap manusia, walaupun berbagai kaum, bangsa dan agama, mereka akan mendapat sumber ekonomi yang adil dan saksama. Yang ketiga pula ialah menjaga hubungan dengan alam sekitar. Alam sekitar, Allah telah memberikan kita keindahan alam sekitar untuk menikmatinya. Asalkan kita mengikut hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana kita perlulah sentiasa mengingati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Penguasa. Seterusnya beralih ke objektif sistem ekonomi Islam. Sebagai seorang umat Islam, kami percaya bahawa setiap manusia dicipta bertujuan untuk beribadat kepada Allah. Kegiatan ekonomi merupakan satu ibadat yang harus dilakukan dengan mengikut syariat. Semua manusia patut dibekalkan dengan sara hidupnya. Jurang di antara golongan kaya dan miskin dikejarkan untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Kesejahteraan dan kebajikan. Kegiatan ekonomi membantu manusia dalam mencapai kesejahteraan. Sebagai contoh, apabila seorang manusia memperoleh pendapatannya, maka dia mampu untuk menyara kehidupannya. Baiklah, kita masuk ke ciri sistem ekonomi Islam. Ciri sistem ekonomi Islam ada 6. Yang pertama ialah sistem pemilikan harta dan kekayaan. Setiap orang bebas, setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta dan kekayaan, selagi harta dan kekayaan itu bersifat adil dan halal dan juga tidak menyalahi syariat Islam. Sumber ekonomi juga perlulah diagihkan kepada orang-orang yang memerlukan, seperti kepada orang yang memerlukan, orang-orang tua, anak-anak yatim dan sebagainya. Baiklah, yang kedua ialah ekonomi tanpa riba atau spekulasi. Ekonomi tanpa riba, spekulasi ini ada disebut dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba atau faedah ini haram. Jadinya semua orang perlulah menghindarinya agar hidup kita sentiasa diredai oleh Allah. Amalan riba menyebabkan agihan kekayaan tidak sama. Kerana riba membolehkan pemilik modal akan semakin kaya dan penghutang akan semakin miskin. Islam sebenarnya tidak melarang perolehan keuntungan, tetapi keuntungan itu mestilah jujur, halal dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga ialah pilihan. Setiap individu bebas membuat pilihan untuk menentukan sumber ekonomi yang digunakan sama untuk mencapai objektif mendapat kesejahteraan sama ada di dunia ataupun di akhirat, untuk mendapatkan keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat adalah persaingan. Sistem ekonomi Islam sangat menggalakkan persaingan secara sihat, iaitu adil dan saksama. Kegiatan seperti penipuan, penindasan dan riba tidak boleh diharamkan sama sekali di bawah sistem ekonomi Islam. Yang kelima adalah agihan pendapatan, iaitu sistem zakat. Pemerintah menggunakan sistem zakat untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan dengan cara menolak sebahagian daripada pendapatan mereka yang berkemampuan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan ataupun dikenali sebagai fakir miskin. Isi yang terakhir untuk menutup ciri sistem ekonomi Islam adalah kaedah membuat keputusan. Mekanisme harga memainkan peranan untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi melalui interaksi kuasa permintaan dan penawaran. Di samping itu, kerajaan sebagai pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan rakyat menikmati semua keperluan asas, menggalakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan mengurangkan jurang pendapatan antara rakyatnya. Itu sahaja yang kita ingin mengkongsikan. Saya harap anda sekalian dapat memahami bagaimana sistem ekonomi Islam berfungsi dan mendapatkan ilmu daripada apa yang kita sharekan tadi.
Kumpulan saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi. Bye!